Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair, amma ba'd. Terus baru ma jaa fi tarkil jahri bismillahirrahmanirrahim. Bab tentang meninggalkan jahar dengan bismillahirrahmanirrahim. Pada pelajaran kita yang lalu, kita telah membincangkan perbezaan khilaf ataupun perselisihan pendapat daripada kalangan ulama, khususnya ulama-ulama mazhab, ulama mazhab yang empat. Adakah bismillah itu sebahagian daripada surah Al-Fatihah? Yang kedua, kalau dia sebahagian daripada surah Fatihah, bila dibaca pada semayang-semayang jahar, adakah perlu dijaharkan ataupun disirkan? Itu pun berlaku perbezaan pendapat daripada kalangan ulama. Okey, kita tengok hadis dia. Qala Imam Tirmidzi, haddatsana Ahmad bin Salih, haddatsana Ismail bin Ibrahim, haddatsana Sa'id bin Yasin, al-Juwayri, Al-Qais bin Habayah, an ibni Abdullah bin Mughaffal, qala sami'ani abi wa ana fi salati. Okey. Imam Tirmizi dengan sanadnya menyebut daripada Ibnu Abdullah bin Mughaffal. Ibnu Abdullah bin Mughaffal ni kata, telah mendengar akan aku, sami'ani abi. Maknanya ayah aku telah mendengar akan aku. Dia dengar aku baca dalam sembahyang. Ayah dia dengar. Ayah dia dengar dibaca dalam sembahyang, wa ana fis solah, dan aku di dalam sembahyang. Dalam sembahyang tu aqulu bismillahirrahmanirrahim. Lalu Ibnu Abdullah kata, yakni ayah dia dengar, ayah dia siapa dia tadi? Mughaffal. Ayah dia dengar dia baca jahar bismillah. Bismillahirrahmanirrahim itu baca jahar pada sembahyang jahar. Okey, terus Faqala li ay bunayya muhdatsun iyyaka wal hadatsa. okey. Lalu ayah kata, wahai anakku, ini adalah muhdas. Ahdasa yuhdisu ihdasan, muhdisun muhdasun. Ini satu benda yang diada-adakan. Yang diada-adakan ataupun direka. Sebab apa? Ayah dia menganggap bahawa menjaharkan bismillahirrahmanirrahim ini suatu rekaan, suatu perkara yang diada-adakan di dalam agama. Sebab itu dia kata, wahai anakku, kamu apa ini? Ini adalah merupakan satu perkara yang diada-adakan. Lalu terus, iyyaka wal hadas. Jauhlah kamu daripada perkara yang mengada-adakan di dalam agama. Apa maksud perkara yang diada-adakan, dicipta, direka dalam agama? Apa maksudnya? Jadi di sini, tentang masalah bid'ah, ini, adakah sesuatu amalan ataupun perbuatan itu dianggap bid'ah? Sepakat para ulama, khususnya ulama-ulama mazhab. Kalau tidak sepakat, kita tak boleh kata bid'ah, kerana itu bid'ah. Cuma bagi mazhab itu, pandangan itu, dia kata itu dia ada andaian dia ada hujahnya, dia ada dalilnya. Tapi bagi kita yang nak pegang, kita kena menganggap perkara itu bukan bid'ah. Sebab masih ada pendapat ulama yang mengatakan tidak bid'ah. Contohnya di dalam memahami perkara syubhah.
Para ulama ketika membahaskan hadis Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, innal halala bayyinun wa innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sesungguhnya perkara yang halal itu jelas terang. Perkara yang halal jelas dan terang. Begitu juga sebaliknya, perkara yang haram juga jelas dan terang. Di antara perkara yang halal dan haram, dia ada tengah-tengah suatu hukum yang dipanggilkan perkara yang syubhah, iaitu kesamaran. Jadi para ulama ketika membahaskan hadis ini, kalau sekiranya perkara syak, ragu, kesamaran itu ataupun syubhah itu tak sepakat mengatakan dia syubhah, maka tak boleh kata syubhah. Sebab benda tu benda khilaf. Khususnya lebih-lebih lagi tentang masalah makanan lah. Sebahagian ulama kata benda ni syubhah ni tak jelas halal haram. Ulama lain kata tak, dia ni jelas halalnya. Maka perkara itu kita tak boleh kata benda tu benda syubhah sebab berlaku khilaf ulama. Bagi ulama yang nak pegang kata benda syubhah, tak apalah, itu satu kajian berdasarkan kemudian dalil dan hujah yang dia miliki, lalu diperpegang begitu. Jadi bila kita dengar ke semua pandangan ulama, bagi kita yang nak pegang ni, kita anggap benda itu tidak syubhah. Begitu juga kembali kepada isu yang kita sebutkan tadi tentang menjaharkan bismillah di dalam sembahyang, kerana di sana masih ada ramai daripada kalangan ulama, bahkan sebahagian daripada sahabat menjaharkan bismillah. Nanti kita tengok dalil dia. Itu nak kena mengaji hadis. Kalau kita terjun terus kepada mana-mana aliran mazhab. Tiba-tiba ada mazhab, kita belajar tanpa belajar hadis, ada mazhab, ada pandangan ulama yang kata jahar bismillah bid'ah. Kita akan keras. Jahar bismillah bid'ah. Kunut bid'ah. Sebab kita akan jadi keras macam tu, sebab kita tak belajar hadis. Tetapi kalau kita belajar hadis, kita boleh meraihkan perbezaan pandangan sebab semuanya ada dalil. Dalil bismillah jahar pun ada, dalil bismillah sir pun ada. Sir ini maknanya ketika kita sembahyang jahar, bukan ketika kita sembahyang sir. Sembahyang jahar ni contohnya kita sembahyang maghrib, kita sembahyang isya, kita sembahyang subuh. Maka siapa-siapa yang berpegang kepada dalil sir, dia sir lah bagi dia, sunat sir. Bagi mazhab kita Syafi'i, dia pegang jahar. Maka sunatlah dia berpegang dengan pendapat itu, dan bagi mazhab dia adalah sunat dengan jahar. Jadi kita lebih-lebih lagi ni, kita belajar Tirmizi. Sebahagian besar daripada kalangan ulama berpendapat Imam Tirmizi ini sendiri dia berpegang kepada mazhab Syafi'i. Jadi kita tengok ulama hadis yang begitu hebat pun masih bermazhab. Kita yang duk mengaji 1-2 hadis ni, jangan duk belagak rasa alim, rasa hebat, kita nak terkeluar daripada mazhab yang 4. Tak boleh. Kita bukan mujtahid sebagaimana Imam Bukhari. Imam Bukhari mujtahid mutlak. Tak apalah. Dia tidak bertaklid kepada mana mazhab. Tetapi kita kena ingat, kita dah belajar banyak hadis-hadis di dalam Sahih Bukhari. Kadang-kadang, memang dia mujtahid mutlak, pendapat dia itu sesuai dengan mazhab Syafi'i. Lalu diletakkan turjamatul bab sesuai dengan pendapat mazhab Syafi'i. Kadang-kadang tajuk dia bersesuaian dengan mazhab Hanafi kerana dia sokong bab itu mazhab Hanafi. Kadang-kadang dengan mazhab Hambali dan Maliki, dia sokong mazhab tersebut kerana dalilnya lebih kuat. Dia bolehlah menilai macam tu. Sebab dia dalil semua dia tahu. Kalau kita mengiktiraf kealiman, kehebatan imam yang 4. Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, kita iktiraf kan? Kealiman dema ni kita iktiraf. Tidak kurang juga Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Sebab itu ulama, saya dah baca hari itu di dalam kitab Faidul Bari, Anwar Shah Al-Kashmiri, di dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani, di dalam Tarikh Al-Baghdadi yang dikarang oleh Khatib Al-Baghdadi menyebut Imam Bukhari ini dia tidak bertaklid kepada mana-mana mazhab. Dia ada mazhab yang tersendiri, dipanggil mazhab Imam Bukhari. Cuma kadang-kadang ada pegangan-pegangan dia, pendirian-pendirian fiqh dia sesuai dengan mana-mana mazhab. Itu sahaja. Kita tengok ni. Dia kata di sini, ini benda-benda yang diada-adakan dalam agama.
Sebab benda tu dia kata, lalu terus قال ولم أرى أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه الحدث في الإسلام. okey. Mughaffal kata apa? Aku tidak melihat mana-mana orang daripada kalangan sahabat Nabi bahawa lebih mereka benci tentang perkara yang direka-rekakan dalam agama. Ada riwayat yang lain dia tak jumpa. Tapi apa yang dia jumpa, kalau orang berbeza, dia kata benda ni tak ada. Maknanya menjaharkan bismillah tak ada. Dan dia kata, aku melihat bahawa semua sahabat ini di dalam masalah mereka mencipta, mengada-ngadakan sesuatu urusan dalam agama cukup benci. Sahabat ini cukup benci. Jadi oleh kerana kita ini, selain daripada hujah yang kita nak pegang Quran dan hadis, asar sahabat juga kita kena amalkan. Sebab disebut dalam hadis-hadis yang sahih kan, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajis. Itu mazhab yang imam yang empat. Khalifah yang empat, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali kan. Ada hadis yang lain pula, ashabikan nujum. Sahabat-sahabatku banyaknya sebagaimana bintang di langit. Di mana saja kamu mendapati petunjuk yang dibawa oleh sahabat, hendaklah kamu ambil daripada mana-mana sahabat. Sebab sahabat ini dia punya kaedah, dia udul. Mereka adalah adil. Mereka tidak akan menipu di dalam urusan agama. Dan mereka sangat berpegang teguh dengan agama. Sebab itu zaman kegemilangan Islam, zaman Rasulullah, para sahabat dan juga tabi'in. Yang Rasulullah kata, khairul quruni qarni, summa ladhina yalunahum, summa ladhina yalunahum. Mereka sangat berpegang teguh dengan agama. Sikit pun, kalau ada orang adjust tentang urusan agama, mereka akan marah. Mereka agresif. Mereka akan benci. Mereka akan tegur. Mereka akan halang. Sifat sahabat. Sebab Islam itu sudah lengkap dan telah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Jadi bagi dia benda ni satu perkara yang dia ada-adakan. Okey, terus يعني منه. okey. وقد صليت مع النبي صلى الله Tengok dia kata ya'ni minhu. Yang dimaksudkan perkara yang yang direka-rekakan di dalam agama ini ya'ni minhu. Maknanya sebahagian daripada urusan agama. Itu berkaitan dengan ibadah. Sebab itu, kita telah tamat, alhamdulillah, beberapa tahun lepas, kita telah membincangkan dengan panjang dan lebar tentang masalah isu bid'ah yang duk kelahi, duk berbalah hari ini antara satu kumpulan dengan kumpulan-kumpulan yang lain, antara seorang tok guru dengan tok guru yang lain, antara seorang ustaz dengan ustaz yang lain duk kelahi. Kita dah bincang panjang lebar berdasarkan kepada kitab Al-Bid'ahul Munkarah yang dikarang oleh Dr. Wahbah Zuhaili, seorang ulama besar di negeri Syria, dan dia juga termasuk daripada kalangan ulama antarabangsa. Kita baca daripada awal muka surat pertama sampai habis. Kita dah bincanglah masalah zikir ramai-ramai, doa ramai-ramai, kunut, subuh, jahar tak jahar, bismillah, masalah talqin, semua dah kita bahas. Maknanya kalau orang mengikuti pengajian kita, darah yang kita buat itu, orang tak kelahi lah. Hak ni ada dalil, hak ni ada dalil. Kecuali tak ada dalil dalam mana-mana mazhab, yang tu kita kata bid'ah. Jadi saya pun dah heran juga tuan-tuan kan. Dalam bab fiqh kita meraihkan perbezaan pandangan, dalam bab akidah kita raihkan antara khalaf dan salaf. Pun begitu orang duk cop lagi kita ni Wahabi. Itu yang jadi pelik kan. Tang mana jalan? Apa alasan? Apa ruang nak kata kita Wahabi? Kalau bab mazhab kita terima. Orang nak baca jahar bismillah kita terima sebab kita mengaji. Benda tu ada dalil. Nak jahar bismillah boleh. Nak sir bismillah boleh. Kunut pun boleh. Tak kunut pun boleh. Tak ada kelahi. Kita terang semua. Tapi di mana ruang? Apa hujah dalil? Pihak tertentu nak cop kita ni Wahabi. Sebenarnya tak ada dalil. Itu yang kita jadi pelik dan hairan tu. Alhamdulillah orang yang duduk mengaji datang ke sekolah kita ni, mana ada orang syadid? Dia tak nampak pun di kalangan tuan-tuan ni yang keras. Mana ada? Di kalangan kita nak keras tentang salafi ke ataupun syairah ke, tak ada. Kita boleh terima semua. Itu mazhab di sudut akidah. Ada pun fiqah, kita terima semua.
Jadi tak ada ruang sebenarnya awak nak cop kita ni Wahabi. Tu yang jadi pelik tu. Nak tuduh juga walaupun tidak ada hujah dan juga alasan. Okey, terus. قال وقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولها فلا تقلها. Okey. Ayah dia kata, Mughafal kata, aku sembahyang di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku sembahyang di belakang Abu Bakar. Bila Nabi wafat, Abu Bakar jadi imam. Sebab dulu khalifah, sebab tu dia panggil khalifah ni, dipanggil al-a'immah. Maknanya imam ataupun ketua. Sebab dia khalifah, dia adalah imam sembahyang. Sama ada sembahyang 5 waktu ataupun sembahyang Jumaat, sembahyang raya dan sebagainya. Khalifah bertindak menjadi imam pada masa tu, hebat. Maknanya kalau presiden, Perdana Menteri, dia pemimpin, dia juga dalam waktu yang sama layak jadi imam. Hebat pada zaman kegemilangan Islam. Aku sembahyang di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Osman. Tapi aku tak tengok pun mana-mana mereka ini, mana-mana orang daripada kalangan mereka ini baca jahar dengan bismillah. Dia kata macam tu. Okey. Maka fala taqulha, janganlah kamu duk sebut. Janganlah duk jaharkan bismillah. Sebab aku tak pernah dengar. Mereka bertiga ini, maknanya yang berempat termasuk Rasulullah ini menguatkan ataupun menjaharkan bismillah. Okey, terus. إذا أنت صليت فقل الحمد لله رب العالمين. Apabila kamu sembahyang, hendaklah sebut alhamdulillah. Nampak. Jadi sebahagian ulama berpeganglah kepada dalil hadis yang kita baca ini, mereka tidak jaharkan bismillah. Adapun yang menjaharkan bismillah seperti mazhab kita Syafi'i, dia ada dalil yang lain. Selepas ni kita baca, kita akan jumpa juga. Okey, terus. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن. Imam Tirmizi sendiri tak sebut sahih, dia kata hasan je hadis ni. Taklah sampai martabat sahih. Hasan boleh buat hujah tak? Boleh. Hasan boleh buat hujah tak? Boleh. Tapi tidaklah sekuat hadis sahih. Okey, terus. والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ومن بعدهم من التابعين. Dan Imam Tirmizi menyebut setelah dikemukakan hadis ini, beramal atas hadis ini di sisi kebanyakan ahlul ilmi. Kita dah sebut apa makna ahlul ilmi di sini, iaitu para ulama. Ulama itu pula sebahagiannya daripada sahabat Nabi SAW. Siapa sahabat itu? Abu Bakar, Umar, Osman dan juga Ali. Tak kuat ke? Tak menjaharkan bismillah ni kuat ke tak kuat? Kuat dalil. Sebab sahabat 4 ni beramal tak kuat. Mereka tidak menjaharkan. Antara Imam Syafi'i hebat, Hanafi, Maliki, Hanbali semua hebat, alim kan. Tapi sahabat lagi alim. Dia mengaji dengan Nabi SAW. Demo 4 ni tak baca, tak jaharkan bismillah bila sembahyang. Ini saya nak ulangi sekali lagi, maknanya dalam sembahyang jahar lah. Adapun di dalam sembahyang sir memang kena sir lah kan. Okey, terus. Pendapat ini juga yakni tidak menjaharkan, dipegang oleh Sufyan As-Tsauri, Ibnu Mubarak, Imam Ahmad bin Hanbal yang mengasas mazhab Hanbali, anak beri Imam Syafi'i. Okey, terus. Ishaq Ruhawai pun tidak menjaharkan. Mereka tidak menjaharkan bismillah. Lalu maknanya mereka berpendapat seorang musalli itu hendaklah berkata pada diri sendiri, maknanya sebut secara pelan. Kalau kepada orang lain dijaharkan bismillah, tetapi kita sebut pada diri sendiri, baca untuk diri sendiri, maknanya baca pelan. Lebih kurang kat 10 tahun. Mungkin
Syekh Sudaisi dijemput datang ke Malaysia. Tuan-tuan tengok buka YouTube. Dia dijemput jadi imam sembahyang di masjid negara. Dia baca juga. Dia apa dia? Bismillah ni dia baca pelan. Orang tak bising pun. Saya ingat lebih kurang 10 tahun dah. Tuan-tuan balik buka YouTube. Saya sudah isi pernah datang Malaysia ni. Dia tak kuat pun. Masa tu tak ada orang bising pun. Taklah orang kata dia wahabi. Okey. Bila orang Malaysia pula pergi ke Mekah kan. Duduk sembahyang, dia jadi imam. Dia pun tak jahar juga, tak juga bising. Jadi isu ni tak perlu kita perbesarkan. Nak jahar boleh, tak jahar boleh. Maknanya kedua-duanya ada dalil. Okey, terus. Okey ya. Kita tengok di sini sebagai ringkasan daripada tajuk yang kita bacakan tadi tentang perbahasan ataupun khilaf ulama. Al-Mubarakpuri di dalam kitabnya Tuhfatul Ahwazi, syarah kepada Sunan Tirmizi ini, dia kata, "I'lam anna fi qira'atil basmalati fi sholati salasatu aqwalin." Kita ketahui olehmu, sesungguhnya bacaan basmalah pada sembahyang 3 pendapat. Baca bismillah tu dalam sembahyang ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, dia kata di sini, ahaduha annaha wajibatun. Yang salah satu pendapat yang pertama adalah wajib. Sebab apa? Wujubul Fatihati kama mazhabi Syafi'i. Kerana wajibnya baca Fatihah dalam sembahyang. Baca Fatihah wajib. Bismillah sebahagian daripada Fatihah. Maka wajib dibaca. Baca bismillah dalam sembahyang wajib. Tangsir dan juga jahar di bawah ni dia disebut sekali lagi. Wa ihda riwayataini an Ahmad, salah satu daripada dua riwayat daripada Imam Ahmad. Imam Ahmad ada 2 pendapat di sini. Satu tak wajib, yang keduanya wajib. Pendapat yang pertama sesuai dengan mazhab Syafi'i. Ulama ni kadang-kadang satu masalah dia ada beberapa pendapat. Kadang-kadang ada sampai 3. Yang ni kita jumpa 2. Kadang-kadang satu pendapat tu dia kata wajib, kadang-kadang dia kata sunat, kadang-kadang dia kata harus sesuatu bab. Kenapa jadi lagu tu? Kerana berdasarkan kajian dia ketika itu, dia cari dalil yang ada di hadapan ni. Oh, dia nampak bab ini, perkara ini wajib dilakukan. Contohnya bacaan Fatihah ni wajib dibaca. Kalau tak baca bismillah tadi, terus baca alhamdulillah, maka sembahyang tak sah lah. Tak lama pula kita jumpa dia kata sunat pula baca bismillah. Ada juga daripada kalangan ulama berpendapat begitu. Setelah dia kaji-kaji, oh tak boleh nak kata wajib ni. Sebab dalil lain pun ada lagi. Ada ulama tak baca bismillah. Dia letak pula kalau baca sekadar sunat dia tak wajib. Mula-mula dia tak wajib. Ulama sendiri dia boleh berubah di antara dengan satu pendapat. Bila dia perbal dengan satu pendapat, apabila berlaku kajian, dia akan berubah pendapat dia. Itu biasa tuan-tuan. Kita tahu Imam Syafi'i pun kan, qaul qadim, qaul jadid kan, pendapat lama, pendapat baru. Jadi tak pelik lah kalau ada mana-mana ulama, mana-mana tokoh, mana-mana ustaz, mana-mana tok guru. Dulu dia kata lain. Tiba-tiba dia kata lain. Apa viral? Dulu cakap lain. Buat keluar video dia lama-lama kan. Itu kajian. Lagi dia boleh berubah. Sebab kita ni bukan ulama. Ustaz-ustaz atau guru ni tidaklah setaraf kealiman sebagaimana Imam Syafi'i. Lagi dia boleh berubah. Yang kedua, tak jadi isu lah. Syekh Nasaruddin Albani, kadang-kadang satu hadis tu dia kata sahih, tiba-tiba dihasankan. Kadang-kadang dia kata hasan, tiba-tiba didoaihkan selepas pada tu. Apa masalah yang dok viral ni? Dulu dia kata sahih, tiba-tiba dia kata hasan. Kadang-kadang hadis doaih tu tiba-tiba pula dia kata sahih. Tak lama pada tu dia kaji, dia kata sahih pula. Apa masalah? Orang nak kritik tu dia tak buat kajian ke? Orang ulama dulu pun dah biasa macam tu. Semua mazhab. Bukan kata Imam Syafi'i saja. Semua imam. Dia boleh berubah daripada satu pendapat dengan pendapat-pendapat yang lain. Sebab demo ni ulama sentiasa membaca, sentiasa mengkaji.
Jadi bila kajian pertama macam ni kedudukan dia. Kajian yang kedua macam ni pula. Tak ada masalah benda tu. Di sudut perubatan pun sama. Orang duk kaji-kaji dulu kata macam ni. Sesuatu kita kata ubat tu bagus, ada kebaikan. Kaji pula ada mudarat pula. Kalau dulu kata ada mudarat, tiba-tiba ada kebaikan pula. Dalam bab perubatan pun berlaku macam tu. Jadi bab agama ni lebih-lebih lagi kerana dalil yang ada di hadapan kita ini terlalu banyak. Jadi kita tengok di sini. Pendapat pertama wajib. Seperti mana mazhab Syafi'i, iaitu baca bismillah di dalam sembahyang. Kerana Fatihah itu wajib, bismillah juga adalah wajib. Dan juga dia kata wa ta'ifatun min ahli al-hadithi. Satu taifah mengatakan wajib juga. Satu kumpulan daripada ahli hadis. Bina'an ala annaha min al-Fatihah. Kerana asasnya bismillah sebahagian daripada Fatihah. Kalau Fatihah wajib baca dalam sembahyang, bismillah juga wajib. Itu pendapat pertama. Wasani annaha makruhatun sirran wa jahran. Pendapat yang kedua, makruh baca bismillah ni. Sama ada kuat ke tak kuat ke, dia tak perlu dibaca. Selepas doa iftitah terus alhamdulillahirabbil alamin. Selepas apa dia tadi? Doa iftitah terus alhamdulillah. Tak sunat baca. Kalau baca makruh, sama ada baca pelan ke ataupun baca kuat. Wa huwa masyhuru an Malikin. Ini masyhur daripada pendapat Imam Malik. Masyhur. Masyhur bagi pendapat Imam Malik. Yang ketiga, wasalisu annaha jaizatun. Haruh dia baca ni. Dia kata bal mustahab, bahkan dia kata mustahab pula. Harus, bahkan mustahab. Mustahab ni suatu benda yang tidaklah sampai peringkat kita kata dia ada beza antara mustahab dengan sunat. Sunat ni kita kata satu benda yang sunat dilazimi. Mustahab ni tak mesti lazim. Kadang-kadang baca, kadang-kadang tak baca. Itu maksud mustahab. Sunat baca tetapi bukan istimrar. Bukan lazim. Bukan lazim dia baca. Wa huwa mas'u Abu Hanifah wa masyhuru an Ahmad wa aksaru ahli hadis. Ini kebanyakan ahli hadis bukan kata macam tu juga. Dan juga Abu Hanifah. Okey, tadi ada yang kata wajib, ada yang kata sunat, ada yang kata makruh baca bismillah dalam sembahyang. Masalah yang kedua pula, summa ma'a qira'atiha hal yusannul jahru biha aw la. Yang kata kena baca pula, adakah sunat jahar? Fihi salah satu aqwalin. Ada tiga pendapat pula. Tadi tentang wajib tak wajib. Ini yang kata wajib baca ataupun sunat baca terbagi kepada tiga pula. Nak jahar ke tak berjahar? Ahaduha yusannu jahru bihi qala Syafi'i wa man wafaqahu. Bagi Imam Syafi'i sunat bismillah dengan kuat. Bagi sembahyang jahar seperti maghrib, isya dan subuh. Sunat baca kuat. Dan orang-orang yang sepakat, yang setuju dengan Imam Syafi'i. Yang setuju dengan Imam Syafi'i. Wasani la yusannu jahru wa bi qala Abu Hanifah. Pendapat yang kedua, tak disunatkan jahar. Ini pendapat Abu Hanifah wa jumhuru ahli al-hadisi wa ra'yi wa fuqaha'il amsari wa jama'atin min ashabi Syafi'i. Hak ramainya berpendapat tak sunat. Tak sunat dijaharkan bismillah, pendapat Abu Hanifah, jumhur daripada kalangan ulama hadis dan juga ahlul ra'yi. Maknanya pendapat ulama-ulama dalam mazhab Hanafi. Dan juga jamaah, satu kumpulan daripada ulama-ulama Syafi'i juga kata tak jahar. Tengok, Imam Syafi'i kata sunat jahar. Jadi ada satu kumpulan dalam mazhab Syafi'i ni kata tak sunat. Maknanya berbeza dengan sahibul mazhab. Demo ni mazhab Syafi'i juga, satu kumpulan ulama ni. Tetapi dia berbeza dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata sunat jahar, sunat kuat. Demo kata tak sunat. Nampak kat sini. Maknanya boleh khilaf dengan sahibul mazhab dan juga boleh khilaf dengan mazhab. Kita berbeza dengan Imam Syafi'i, tak salah. Pertamanya berbeza dengan Imam Syafi'i. Sebab berapa ramai ulama mazhab Syafi'i berbeza dengan Imam Syafi'i.
Contohnya di dalam masalah, kita dah belajar dah, lama dah kita belajar. Di masalah tentang samak najis babi. Basuh najis babi. Babi ni nak kena samak ke tak kena samak? Bila kena najis babi, nak kena samak 7 kali tak? Sebagaimana anjing. Syekh. Samak. Okey. Bagi Imam Syafi'i dia ada 2 pendapat sebagaimana yang disebut di dalam Syarah Muslim dan juga disebut dalam Bahrul Mazi Syekh Idris Al-Marbawi dan disebut juga di dalam Majmu'. Pendapat pertama bagi Imam Syafi'i tentang masalah babi sama dengan anjing. Iaitu basuh 7 kali sekali dengan air tanah. Sebab ada hadis dikias, babi kias dengan anjing. Anjing tu ada hadis yang masyhur, idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsihu sab'a marratin ihdahunna bit-turab. Apabila anjing menjilat pinggan mangkuk. Kenapa Rasulullah SAW sebut jilat pinggan mangkuk? Sebab pinggan mangkuk selepas kita makan dia ada sisa makanan yang berbaki. Anjing suka jilat. Jadi Nabi kata kalau anjing jilat pinggan mangkuk basuh 7 kali, satu dengan air tanah. Pendapat pertama bagi Imam Syafi'i bahawa babi kias dengan anjing. Satu. Yang kedua, mazhab. Mazhab Syafi'i, pendirian mazhab. Dia ada pegangan Imam Syafi'i. Dia ada pegangan pendirian mazhab. Dia ada pendirian beberapa ulama dalam mazhab Syafi'i. Kalau bab fiqh kan. Jadi isu ni, bagi mazhab Syafi'i, babi kias dengan anjing, basuh 7 kali, sekali dengan air sama, sekali dengan air tanah. Kena sama. Pendapat yang kedua bagi Imam Syafi'i, babi ni basuh sekali je. Tak perlu sama. Tak perlu sama sampai 7 kali. Bila Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, pendapat Imam kedua dalam bagi Imam Syafi'i, bukan bagi mazhab Syafi'i, bagi Imam Syafi'i dia kata basuh sekali sahaja. Wa huwa qawiyyun fid dalil. Dia kata ini pendapat yang kuat di sudut dalil. Saya bila baca saya terkejut. Masa duk belajar dulu pun macam mana Imam Nawawi menyokong pendapat yang kedua. Menyokong pendapat yang kedua, dia kata yang ni lebih kuat di sudut dalil. Basuh sekali tu babi, najis babi basuh sekali, kuat di sudut dalil. Kok mana kuat? Kita punya logik, kita punya akal kita, basuh 7 kali ya pendapat paling kuat. Jadi Imam Nawawi kata, pendapat kedua bagi Imam Syafi'i itu yang kata kena basuh sekali sahaja, tanpa disertakan dengan air tanah, tanpa dibasuh 7 kali, tanpa samak, itu lebih kuat. Saya pun buat kajian. Masa duduk mengaji dulu, adapun anjing terang dalil dia basuh 7 kali. Babi mana ada? Tak ada dalil hadis. Sebab fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Bila berbeza pendapat, hendaklah kamu kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul. Quran tak ada sebut basuh 7 kali. Hadis tak ada sebut. Hadis sebut anjing je. Bukanlah bermaksud kita tak pakai qiyas. Qiyas kita pakai. Semua mazhab pakai qiyas. Takkan kita tak pakai qiyas? Kita pakai. Cuma saya nak sebut, Imam Nawawi kata, pendapat Imam Syafi'i yang kata basuh sekali lebih kuat. Bila kita baca hadis-hadis Nabi, hadis berkaitan dengan at'imah, dalam Abu Daud, dalam Muslim, dalam Tirmizi kan. Bab hadis yang berkaitan dengan makanan, sahabat tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, kunna nujawiru ahlal kitab." Kami, wahai Rasulullah, kami berjiran dengan ahlul kitab, orang kafir. Kafir Yahudi dan Nasrani. Haula'i hum yatbakhuna fi qudurihimul khinza. Mereka itu masak dalam periuk mereka khinzir. Hum yatbuhuna fi qudurihimul khinzira. Mereka masak dalam periuk mereka itu akan khinzir. Masak dalam periuk daging babi.
wa yashrabu fi aniyatihimul khamra. Mereka minum dalam gelas yang dimasukkan arak. Najis tak? Najis kan? Arak ni sebagai ulama kata najis kan? Lalu sahabat tanya, boleh tak kami pakai, kami gunakan periuk mereka ataupun pinggan mangkuk mereka? Rasulullah kata, cari yang lain dulu. Cari yang lain dulu. Kalau tak ada, dalam hadis itu menyebut, kalau tidak ada periuk lain, dia kata kamu basuh dan kamu boleh guna. Tuan-tuan tengok ayat ni. Nabi kata basuh dan boleh guna periuk dia. Periuk pinggan mangkuk yang diletakkan babi. Rasulullah sebut tak basuh berapa kali? Ni bukan andaian saya. Nanti orang live ni kata, ni andaian kamu. Tak. Kita kena terang juga sebab orang ni bukan macam kita. Dia terus tetap dia tembak. Ni andaian kamu. Baca di dalam kitab Kaukabul Wahhaj. Syarah Muslim. Banyak ada 24 jilid. Kalau Imam Nawawi, panjang tu ya lebih kurang. Panjang tu. Kaukabul Wahhaj ni, dia ada 24 jilid panjang ni. Dalam kitab itu, ketika membahaskan isu ini, dia kata, fa'amarahu bil ghasli walam yuqayyad bi'adat. Rasulullah suruh basuh sahaja, tanpa dikaitkan. Tanpa dikaitkan dengan berapa bilangan basuh. Rasulullah tidak mengaitkan, tidak dikaitkan dengan bilangan. Rasulullah suruh basuh sahaja. Pinggan mangkuk yang diletakkan babi ataupun periuk yang diletakkan babi, Rasulullah suruh basuh sahaja tanpa dikaitkan dengan bilangan. Di sini para Imam Syafi'i ambil dalil. Sebab tu Imam Nawawi kata kuat. Imam Syafi'i ambil dalil. Rasulullah suruh basuh je. Basuh sekali sudah. Tapi kalau anjing ada dalil. Hadis basuh 7 kali. Tengok. Isu ni yang orang satu ketika dulu kan. Buat di satu tempat di Lubuk Merobor, orang kata saya sesat. Isu Rasul, saya pernah kata Rasulullah pernah kencing berdiri. Ada dalam hadis kan. Hadis Sahih Bukhari, faja'a subatata qaumin fabala qa'iman. Rasulullah datang tempat buang sampah yang dimiliki oleh satu kaum, Rasulullah kencing berdiri. Tapi adalah perbahasannya sebab apa kencing berdiri, bukan saja-saja sebab sakit. Rasulullah musyaqqah pada masa itu. Sebahagian ulama buat ihtimal, bila biasa je duduk, bila kencing dia sekali kentut. Secara kebetulan tempat Rasulullah kencing tu ada jiran, ada rumah orang berdekatan. Rasulullah takut kentut bunyi, sebab tu dia berdiri. Itu andaian yang kedua. Tadi andaian sakit. Andaian yang ketiga, takut merecik kena pakaian dia. Jadi isu apa yang kita nak sebut tadi kaitan dengan kita, apa yang kita baca ni, maknanya kadang-kadang berbeza dengan mazhab Syafi'i, kadang-kadang ulama Syafi'i berbeza dengan sahibul mazhab. Dia tak ikut semua apa yang pendapat Imam Syafi'i. Sebab bagi mereka ada satu penilaian lain. Imam Syafi'i satu penilaian lain. Kadang-kadang orang yang di bawah pula berbeza pula dengan pendapat ulama-ulama Syafi'i. Dia pegang pula ulama yang berpegang kepada mazhab di luar mazhab daripada mazhab Syafi'i. Tak ada masalah. Sebab keluar satu pandangan, kita pergi kepada pandangan ulama lain. Keluar satu mazhab, pergi kepada satu mazhab lain. Saya selalu sebut keluar mazhab bukan keluar agama. Bukan keluar Islam. Keluar daripada pendapat Imam Syafi'i. Jadi kafir ke? Keluar daripada pendapat Imam Syafi'i ataupun ulama-ulama Syafi'i. Jadi kafir sebab keluar agama? Bukan. Dia keluar pandangan sahaja. Sebab dalam kajian, dalam perbahasan, ada benda-benda yang kita nampak rajih. Rajih itu bukan nilaian kita, nilaian para ulama. Kita hanya pegang apa yang telah dinilai, apa yang telah dibahaskan, apa yang telah disyarahkan oleh para ulama. Semalam saya mengajar di satu masjid. Mengajar Sahih Bukhari ya. Mengajar Sahih Bukhari. Di masjid itu berhampiran dengan sekolah agama. Kita kata pondok lah. Saya tak nak cerita dalam live ni masjid mana. Saya kira orang cari masjid tu. Ada seorang pelajar kata, boleh tak kita meninggalkan mazhab Syafi'i, kita beramal. Kita tak beramal dengan mazhab Syafi'i, kita beramal dengan mazhab Imam Bukhari. Ustaz tak pun ramai juga masa tu. Saya kata boleh. Apa masalahnya? Kita tak berpegang kepada mazhab Syafi'i, kita berpegang kepada mazhab Imam Bukhari. Sebab saya sebut Imam Bukhari dia seorang mujtahid mutlak. Bagaimana ulama imam-imam yang lain. Cuma saya kata, entah belajar ke belum Sahih Bukhari? Tamat ke belum kita nak beramal dengan fiqh Bukhari?
Kita pakar tak Sahih Bukhari ni? Di sudut jawapannya boleh tak boleh? Jawapannya boleh. Ana sendiri yang mengaji habis Sahih Bukhari, Sunan Sittah nak mengaji habis, ana masih berpegang mazhab Syafi'i. Kalau enta nak buat tu, kita kena pakar betul-betul, kita kena khatam betul-betul Bukhari tu. Bukan pakai dengar je. Kadang-kadang mengaji kitab pun tak ada. Saya kata kat dia macam tu kan. Jadi dia orang ni bila ada orang agama, bila sebut di luar pada mazhab Syafi'i tu, macam keluar agama. Bagi sebahagian orang, kalau orang Malaysia, wajib pegang mazhab Syafi'i. Kalau luar negara, dia wajib lah ke Pakistan, India, Afghanistan dan sebagainya, wajib pegang mazhab Hanafi. Tak. Kita kena faham, walaupun benda ni saya dah ulang banyak kali. Kenapa kita semua ni berpegang kepada mazhab Syafi'i? Kerana pendakwah yang asal-asal datang ke dalam negara kita bawa Islam, daripada negeri yang lain yang kata menjaga rempah apa semua tu, secara kebetulan dia mazhab Syafi'i. Lalu dia sebarkan Islam berdasarkan kepada fiqh mazhab Syafi'i. Lalu majoritinya rakyat Malaysia berpeganglah kepada mazhab Syafi'i, pegang mazhab Syafi'i secara kebetulan. Di luar negara, pendakwah yang mula-mula sampai pegang mazhab lain. Lalu disebarkanlah Islam berdasarkan fiqh pada mazhab lain, Hanafi, Maliki, Hambali dan sebagainya. Lalu pun mereka peganglah dengan mazhab lain. Tidak ada dalil dalam Quran hadis, wahai orang-orang Malaysia, wajib atas kamu sebagaimana kutiba alaikumusiyam tu kan, wajib atas kamu berpuasa bulan Ramadan, wajib atas kamu berpegang pada mazhab Syafi'i. Tak ada. Harus sahaja, jangan letak wajib. Sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah dan Rasul, jangan kita letak wajib. Kita jangan jadi keras lah. Kalau gitu salah kan? Tak salah. Tak salah, harus sahaja berpegang dengan mana-mana mazhab. Semua. Bila kita mengaji hadis ni, selalu orang duk sebut orang golongan yang tolak mazhab, golongan yang anti mazhab, golongan yang tolak pendapat ulama kan. Sebenarnya semua salah. Orang yang mengaji hadis lah paling kuat pegang mazhab. Bahkan bukan satu mazhab, banyak mazhab dia pegang. Bukan seorang ulama, bahkan banyak ulama dia pegang. Bukan satu kitab, bahkan banyak kitab dia belajar. Banyak kitab dia kena kaji. Banyak kitab dia kena mutalaah. Banyak kitab yang dia kena baca. Sebab nak buat kesimpulan-kesimpulan ni bukan senang. Jadi maknanya mengaji hadis ni luas. Alhamdulillah fiqh kita jadi luas. Kita boleh terbuka, tidak fanatik, tidak ta'assub. Dan kita tidak boleh berbalah dengan orang. Walaupun berlaku perbezaan pendapat. Okey. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.